أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita mengatur kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita dalam silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi. Dan alhamdulillah, kita pertemuan ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang lalu, di mana saya mohon maaf lah pada pertemuan minggu lalu lah, minggu lepas tak sempat ataupun ada sedikit kekangan untuk online. Jadi insya-Allah sebelum itu kita menyentuh berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan berkaitan dengan akhlak. Di mana kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan makarimul akhlak dan ada riwayat mengatakan salihal akhlak. Tapi maksudnya adalah sama. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, memperelokkan kita kata akhlak-akhlak di atas kita kata muka bumi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada perkongsian yang lalu kita menyentuh berkaitan dengan hadis ini yang membicarakan berkaitan dengan bila sebut kemuliaan akhlak ini, kita sebut pada pertemuan yang lalu, saya nak sebut secara poin saja pada kita kata pertemuan ini, iaitu makarimul akhlak yang dimaksudkan adalah kita berakhlak dengan kita kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berakhlak dengan minta maaf lah. Kita berakhlak dengan yang pertama, kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berakhlak dengan Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita berakhlak dengan ibu dan ayah kita. Dan yang keempat, kita berakhlak dengan diri kita sendiri. Dan yang kelima, kita berakhlak dengan orang lain, jiran, tetangga, rakan taulan, saudara mara dan sebagainya. Dan ada huraian-huraian para ulama mengatakan bahawa perlunya kita berakhlak dengan binatang, perlunya kita berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan, dan perlu juga kita berakhlak dengan disebutkan al-jamadat, seperti meja, kursi, apa-apa saja yang kita kata melibatkan benda-benda yang kita nampak tidak hidup. Maksud di situ kita nak kena ada adab, nak kena ada akhlak kepada semua perkara tersebut. Dan semua perkara tersebut berkaitan dengan akhlak. Saya tak mau panjangkan huraian kepada itu sebab kita dah sebut dah pada pertemuan yang lalu. Cuma pada pertemuan ini saya nak sambung sedikit tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hadis ini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Okay, dalam huraian ini, dalam kita kata kitab ini, dia menguraikan satu perkara yang bagi saya sangat menarik untuk dikongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bila sebut Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, adakah menafikan utusan-utusan lain seperti kita kata untuk berdakwah, untuk memberi kita kata kefahaman berkaitan dengan akidah, adakah tidak dan sebagainya, ataupun macam mana? Nanti kita akan tengok dalam huraian yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan sebentar nanti, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar suara saya, insya-Allah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Arba'in Tarbawiyah ini. Beliau mengatakan satu tajuk yang kecil, dia mengatakan
keagungan dan kemuliaan akhlak Islam. Keagungan dan kemuliaan dan ketinggian akhlak Islam. Kita tengok betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita ini, kerana dia ada keterikatan, dia ada kaitan, dia ada hubungan dengan akidah, hubungan dengan ibadah, hubungan dengan kita kata hubungan sesama manusia, macam-macam. Hanya kita melihat kepada kita kata akhlak. Hanya kita melihat kepada akhlak. Okay, saya nak bacakan di sini. Dia mengatakan, barangkali ada orang bertanya-tanya dalam keadaan yang menghairankan. Apakah benar Rasulullah SAW diutuskan hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak? Bukankah baginda Nabi SAW ataupun di antara misi baginda Nabi SAW yang utama adalah menegakkan akidah tauhid, menyeru manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menerapkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Bukankah Nabi SAW punya misi kita kata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menerapkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ini satu kita kata persoalan yang ditimbulkan oleh pengarang ini, kan? Adakah dengan akhlak sahaja, misi yang lain itu bagaimana? Jawapan yang dikatakan di sini, memang benar baginda Nabi SAW diperintahkan untuk menegakkan akidah tauhid, tak dinafikan, dan menyeru untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhukum dengan kitabullah. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita perhalusikan dengan kita kata teliti dengan halus, maka kita akan tahu bahawa semuanya itu merupakan perkara-perkara yang lahir daripada kemuliaan akhlak. Perkara-perkara yang ada keterikatan dengan kemuliaan akhlak. Perkara-perkara yang ada hubungan dengan kita kata kemuliaan akhlak, ketinggian akhlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, bagaimana yang akan kami jelaskan berikut. Jadi nak katakan di sini, pengarang ini nak ceritakan hubungan akhlak itu dalam akidah pun ada, dalam ibadah pun ada, dalam akhlak itu sendiri pun ada, dalam semua perkara. Akhlak itu perlu wujud dan perlu ada. Kan? Saya teringatlah bila baca ni, saya teringat satu iklan dalam TV ya. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirin sekalian pun kita kata biasa melihat iklan ini dalam TV, di mana iklan ini kalau kita tengok, dia akan tanya satu soalan. Adab di mana? Adab di mana? Ada Melayu cakap, ada Hindu cakap, ada kita kata Cina cakap dan sebagainya. Dia tanya, adab di mana? Adab di mana? Adab di mana? Maksudnya akhlak di mana? Akhlak di mana dan akhlak kita di mana? Hanya nak katakan akhlak ini, saya suka menyebut akhlak ini dia merentasi semua agama, semua kaum, semua bangsa, semua suku sakat, semua perkara, semua lapisan umur. Laki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, semuanya mesti mempunyai akhlak. Mesti menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mahmudah, dengan akhlak yang terpuji. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah izin kita hari ini hidup dalam keadaan disebutkan sebagai zaman inkhitatil khuluq. Zaman inkhitatil khuluq. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya zaman keruntuhan akhlak. Zaman keruntuhan akhlak, di mana kita tidak dapat menilai yang sebenar-benarnya sesuatu perkara. Kadang-kadang kita melihat perkara itu perkara yang baik tetapi dipandang tidak baik. Perkara yang positif tapi dipandang negatif. Dan juga ada juga sebaliknya, perkara yang negatif dipandang positif. Perkara yang buruk tapi disanjung-sanjung, disuka-suka, disebut-sebut dan ditinggi-tinggikan. Perkara yang buruk. Nampak? Dunia kita hari ini penuh dengan kita kata keruntuhan akhlak. Keruntuhan kita kata moral. Moral dari semua aspek. Kan? Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Kanak-kanak pun sama, orang tua pun sama. Saya kira semua agama ada masalah berkaitan dengan akhlak ini. Atau berkaitan dengan keruntuhan ataupun kita kata akhlak yang buruk ini. Kan? Tapi
Walau bagaimana keadaan pun, kita perlu hadapi zaman kita dan kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki masyarakat jiran tetangga kita yang kita kata sekitar tempat kita duduk. Sekurang-kurangnya suasana yang kita ada, suasana yang kita duduk itu suasana yang baik ataupun disebutkan sebagai bi'ah salihah. Kan? Maksud dia satu suasana, satu situasi, satu keadaan yang baik, yang elok dan sebagainya. Ini sebenarnya penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita kembali kepada perbincangan kita, di mana pengarang ini dia nak mengatakan bahawa akhlak itu ada dalam akidah. Akhlak itu ada kaitan dengan akidah. Akhlak itu ada kaitan dengan ibadah. Malah akhlak itu ada kaitan sendiri dengan kehidupan kita seharian. Okay, yang pertama dia mengatakan di sini adalah iman dan syahadah. Kita harus membuahkan akhlak yang mulia. Keimanan dan juga syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus membuahkan akhlak yang baik. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, keimanan yang sahih, kan, dengan syahadah-syahadah yang memenuhi tuntutan syahadah dan sebagainya, pasti ia akan melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nampak? Tapi kalau dia mengatakan dia ini beriman kepada Allah, dia ini benar-benar dan sebagainya, tetapi akhlaknya akhlak yang buruk, maka sebenarnya itu satu perkara yang perlu kita cek balik, perlu kita tengok balik, perlu kita periksa balik. Adakah benar-benar keimanan itu keimanan yang sebenarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dalam kita surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bertakwalah, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini mudah kita sebut mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ini, tuan-tuan dan puan-puan, benar ini adalah salah satu sifat kita kata yang termasuk dalam akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Nak katakan di situ, kita kata orang yang benar ini hasil daripada keimanan dan ketakwaan yang betul, yang sahih. Nampak ada keterikatan ataupun tidak? Ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak kena rasa bahawa akhlak ini bukan satu benda yang remeh lah, bukan satu benda yang enteng, satu benda yang penting, kerana ia merupakan buah hasil ataupun bunga yang kita kata menentukan sama ada seorang itu, kita kata keimanan dan ketakwaannya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam satu hadis riwayat At-Tabrani yang bermaksud malu dan iman akan terus beriringan. Maksudnya malu dan keimanan, maksudnya dia akan selari, dia akan bersama-sama. Apabila salah satu daripadanya hilang, maka yang lain juga akan hilang. Apabila salah satu daripada kedua tadi, sama ada iman ataupun malu, hilang ataupun tidak ada, maka yang lain juga akan hilang. Seorang itu kalau dia tidak ada malu, maka ketika itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keimanan. Kalau seorang itu dia tidak beriman, maka dia tidak akan rasa malu untuk melakukan apa-apa sahaja. Orang yang beriman, dia akan rasa malu untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nampak, nak katakan tuan-tuan, keterikatan hubungan akhlak dengan keimanan itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat rapat. Bila mana kita kata keimanan yang baik akan membuahkan kita kata akhlak yang baik. Begitu juga ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, keimanan ini
maka hendaklah ia berkata benda-benda yang baik, kata benda-benda yang elok, kata-kata benda yang kita kata terpuji, kan? Ataupun dia diam. Nampak? Nak katakan kata-kata yang baik dan diam itu merupakan akhlak yang terpuji, dan dia ada keterikatan, dia ada hubungan, ada kaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kata akhlak ini satu benda yang orang kata apa, parameter lah, kayu ukur bagi diri kita, bagi siapa-siapa pun untuk menilai sejauh mana tahap keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu huraian disebut di sini dalam Rahiqul Mahtum, dalam satu kitab Sirah An-Nabawiyah. Disebut di sini, di dalam sirah kita mampu mengetahui bahawa syahadah para sahabat telah melahirkan akhlak yang mulia, sebagaimana ungkapan Ja'far bin Abi Talib. Maksudnya keimanan para sahabat ini melahirkan kita kata akhlak yang baik. Dia bagi satu contoh, seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Talib, yang mana beliau mengatakan ataupun berkata ataupun kita kata mengucapkan kata-kata di hadapan Raja Najasyi, kan? Dengan berkata, wahai raja, kami dahulu adalah satu kaum yang termasuk orang-orang yang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutus hubungan silaturahim, berbuat jahat kepada tetangga, dan orang yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Kami dahulu melakukan semua itu, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami mengetahui nasab, kejujuran, amanah dan kebersihannya. Ia menyuruh kami untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, serta meninggalkan patung dan batu berhala yang dahulu kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami. Ia memerintah kami untuk jujur dan berbicara, menunaikan amanah, menyambung hubungan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan mengalirkan darah tanpa alasan yang benar. Ia melarang kami berbuat zina, berkata dusta, memakan harta anak yatim, dan melemparkan tuduhan zina kepada orang-orang yang baik. Nampak? Ini satu ungkapan daripada Ja'far bin Abi Talib berkaitan dengan kita kata bila mana mereka beriman, maka mereka mengubah semua kita kata perkara, semua kita kata kehidupan mereka daripada yang tidak baik kepada yang baik, insya-Allah. Sedikit iklan tuan-tuan dan puan-puan. Iklan sikit insya-Allah. Saya nak tutup. Alhamdulillah. Okey. Jadi nak katakan itu bahawa Ja'far bin Abi Talib mengatakan, menceritakan kepada kita dahulunya mereka sebelum datangnya ke Rasulullah SAW, sebelumnya mereka beriman ini, kehidupan mereka penuh dengan kita kata perkara-perkara yang baik, yang tidak baik, yang buruk. Bila mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Yang mana yang tidak amanah menjadi amanah, yang kita kata berzina tidak berzina, yang minum arak tidak minum arak, meninggalkan arak, yang kita kata buat perkara-perkara yang negatif, yang tidak baik, meninggalkan perkara-perkara tersebut demi kita kata perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, kaitan keimanan dan juga akhlak, kaitan yang sangat-sangat rapat, sangat-sangat kita kata apa? Bila iman yang baik melahirkan akhlak yang baik. Bila akhlak yang baik, pasti insya-Allah keimanan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, maka kita nak kena cek balik. Nak kena cek balik diri kita, nak kena cek balik keluarga kita, nak kena cek balik masyarakat kita, nak kena cek balik pemimpin kita, nak kena cek balik sesiapa sahaja. Kan? Sebab ia ada keterikatan berkaitan dengan akhlak. Sebab tu kita jangan pandang remeh kepada orang mengajak kepada akhlak yang baik ini. Jangan pandang remeh. Sebab dia ada keterikatan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kenapakah kita sebut
Kaitan itu kaitan yang sangat sangat kita kata rapat. Yang tadi dengan keimanan. Yang kedua ini 4 rukun Islam dan semua ibadah kita hendaklah membuahkan akhlak yang baik. Kan? Kalau kita melihat ada rukun Islam 4 yang disebut dalam rukun Islam itu, dia ada kaitan dengan akhlak yang baik. Dia ada kaitan dengan memperbaiki akhlak. Dia ada kaitan dengan menjaga akhlak. Dia ada berkaitan dengan kita kata memelihara keadaan, memelihara suasana keadaan daripada perkara-perkara yang lebih buruk. Contohnya kita melihat di sini. Okey, apabila memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu bahawa keempat ataupun 4 rukun Islam dan ibadah-ibadah yang lain ternyata memiliki target-target pembaikan ataupun memperbaiki akhlak yang harus untuk kita detailkan, untuk kita faham, untuk kita tahu. Okey, berkenaan dengan tujuan diperintahkan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Kita tengok. Aqimus salah. Allah perintahkan sembahyang itu satu benda yang wajib. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 45 kita melihat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya-Allah. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nampak? Salat dia mengawal, dia protect kita daripada kita terjebak dengan akhlak yang buruk. Maksudnya salat itu kita kata mencegah seseorang itu daripada perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang munkar. Nampak? Kan? Tu keterikatan ibadah dengan akhlak pula. Tadi akidah, tadi keimanan dan ibadah. Nampak? Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi nak katakan di sini, kalau kita kata solat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan juga munkar. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku hanya menerima salat dari orang-orang yang rendah diri kepada keagunganku, tidak menyombong diri di hadapan makhlukku, tidak terus-menerus melakukan maksiat terhadapku, menghabiskan waktu siang untuk mengingatku, menyayangi orang miskin, ibnu sabil dan janda serta mengasihi orang yang terkena musibah. Dan ada juga disebut di sini, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang terkenal dengan banyak melakukan salat, puasa, sedekah, kan? Cuma dia ini hanya tidak ataupun ia sering mengganggu tetangganya dengan dengan lisannya, dengan lidahnya. Maksudnya dia tak jaga lidah dia." Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, pada lelaki tersebut, dia berada di neraka. Masya Allah. Kemudian sambungan lagi, lelaki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal sedikit melakukan salat, melakukan puasa, serta bersedekah pun sikit. Dengan kita kata sedekah dengan sepotong keju sahaja. Namun ia tidak menyakiti tetangganya. Dia tak buat buruk, dia tak buat kita kata benda-benda yang menyakiti tetangganya." Maka Nabi SAW kata, dia berada di syurga. Masya Allah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Ibadah ada keterikatan dengan akhlak dan ada keterikatan dengan tempat pengakhiran kita. Tempat pengakhiran kita. Sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini satu perkara yang saya rasa perlu sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan untuk kita nak kena faham, kita nak kena cakna. Itu berkaitan dengan solat. Kalau kita tengok pula berkaitan dengan kita kata zakat. Tadi solat, ni zakat. Berkenaan dengan tujuan diperintahkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kita kata berfirman dalam surah At-Taubah, "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Ingat. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memperluaskan makna sedekah yang harus diserahkan. Seorang Muslim seraya berkata, "Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, amal ma'ruf dan nahi munkar yang kamu lakukan adalah sedekah, petunjuk yang engkau berikan kepada orang yang sesat di jalan adalah sedekah, menyingkirkan gangguan duri dan tulang belulang di jalan adalah sedekah, mengosongkan isi bencana engkau dengan memindahkan ke bencana saudaramu adalah sedekah,
dan menjadi pemandu bagi orang yang buruk penglihatannya adalah sedekah. Nampak? Semua ni melibatkan kita kata akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Nampak? Zakat juga kita kata melibatkan, bila kita mengeluarkan zakat, zakat dapat membantu kita kata orang lain. Bila membantu orang lain, kita kata termasuk dalam akhlak yang terpuji. Begitu juga dengan kita kata melihat di sini puasa. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat ataupun orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi nak kata untuk kita dengan puasa ini juga, puasa mengajar kita banyak perkara yang berkaitan dengan akhlak. Banyak berkaitan dengan akhlak demi untuk kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Begitu dengan dalam satu kita kata hadis Nabi SAW yang lain yang bermaksud barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak memerlukan puasanya dengan meninggalkan makanan dan minumnya. Masya Allah. Nampak? Kalau orang tu dia tak boleh nak jaga mulut dia, tak jaga lidahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tak perlu pun puasa dia. Tak perlu pun. Dan dia puasa tu hanya lapar dan dahaga sahaja. Nampak? Itu puasa ada kaitan dengan akhlak. Kan? Begitu juga dengan kita kata haji. Ini sebab disebut 4 rukun Islam tadi tu. Kan? Dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya mengajak kepada kita kata ada kaitan dengan akhlak, ada kaitan dengan kita kata ada kaitan dengan amalan-amalan yang terpuji, yang kita nak kena faham bahawa semua perkara itu ada kaitan, ada hubungannya dengan akhlak. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang kedua yang kita sebutkan tadi, berkaitan akhlak. Yang pertama dengan akidah ataupun dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitan akhlak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok pula yang ketiga, penerapan hukum Islam adalah untuk menjaga kemuliaan akhlak. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita mengamalkan atau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dia sebenarnya kita melihat mengawal, kita kata menjaga suasana daripada berlakunya keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang buruk dan sebagainya. Kan? Contoh kita melihat hukum qisas. Kan? Qisas. Ini selalu kita dengar lah. Kan? Qisas mampu mencegah manusia dari perbuatan jahat yang menghilangkan nyawa, memotong anggota badan atau melukai bahagian tertentu di badan manusia. Hukum qisas ini juga berfungsi untuk kita kata memberi kita disebut di sini mengikis keinginan jahat untuk kita kata membalas dendam, dengki, kebencian kepada seseorang. Nampak? Qisas ini maksudnya hukum, kita kata hukum balas. Maksudnya kalau seorang itu melibatkan nyawa, maka ahli keluarganya boleh menggunakan hukum qisas untuk kita kata menghilangkan nyawa juga. Ataupun kita kata disebut sini memotong anggota badan ataupun kena kecederaan dan sebagainya, boleh menggunakan hukum qisas dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan kita kata melihat kepada hakim yang membicarakan dan sebagainya. Tapi nak katakan di sini hukum qisas itu menjaga dan juga mengawal suasana supaya tidak berlakunya disebutkan tadi dendam, dengki, kebencian dan sebagainya. Walau bagaimanapun benda itu berlaku, tapi dengan qisas ini orang yang terkena itu dia akan rasa puas hati. Kalau dia nak maaf, itu hak dia. Tapi kalau dia nak minta dihukumkan seperti mana kita kata yang dia kena ataupun saudara dia kena dan sebagainya, maka dalam Islam dibolehkan. Panjang lagi lah kita kata hukum qisas ni. Tapi nak katakan qisas itu menjaga, kita kata mencegah manusia daripada perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kita kata yang boleh berlaku, yang melibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok hukum hudud, kan? Contoh melibatkan kita kata pencuri.
Disebut di sini, hukum potong tangan mampu mencegah manusia dari keinginan untuk mencuri dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Maksud dia, bila mengambil harta orang yang tidak sah, mencuri merupakan akhlak yang sangat buruk. Kan? Yang kita kata satu perkara yang sangat-sangat dikeji dalam Islam. Nampak? Dan ia melibatkan akhlak, melibatkan kita perangai, melibatkan kita kata sebut tadi akhlak yang sama ada yang terpuji ataupun yang terkeji. Begitu juga dengan berkaitan dengan zina. Zina mampu mencegah keinginan seorang untuk melakukan hubungan intim yang di luar ataupun hubungan yang tidak sah. Kan? Maksudnya berlakunya perzinaan satu melibatkan kita akhlak juga. Hari ini kita berhadapan dengan suasana ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Di mana anak-anak yang kecil sekolah rendah pun dah mengetahui perkara-perkara tersebut. Bukan dah mengetahui, dah kita terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Masya Allah. Takut kita dengar. Yang takut. Bila kita ada anak perempuan yang kecil, Allah, kita takut. Bagaimana lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan, suasana mungkin lebih menggerunkan. Lebih kita kata menakutkan. Jadi ke mana pun kita nak kena berhadapan dan kita nak kena jaga, kita nak kena selalu pesan, kita nak kena selalu kita kata melihara. Tapi nak sebut di sini, hukum ini ia mencegah daripada keinginan-keinginan tersebut bila mana kita laksanakan. Dan begitu juga dengan kita kata perkara-perkara yang lain. Nak mengatakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan hukum yang ada pada hari ini juga sebahagiannya adalah untuk mencegah kita daripada melakukan benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang kita kata melampau, benda-benda yang melibatkan kita kata benda yang dilarang, sama ada dilarang dalam kita kata hukum qisas, hukum hudud ataupun ta'zir ataupun hukum-hukum yang kita melihat ada kemaslahatan kepada umat keseluruhannya, insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu penegakan amal ma'ruf dan nahi munkar adalah untuk memelihara kemuliaan akhlak dan mencegah kita kata kerosakan akhlak. Yang keempat ini, amal ma'ruf nahi munkar, kita mengajak orang ke arah benda yang baik dan kita mengajak orang meninggalkan perkara yang buruk, merupakan satu perkara yang boleh dikategorikan sebagai meninggikan akhlak yang mulia. Meninggikan akhlak yang mulia ataupun memelihara diri kita daripada terjebak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ini yang keempat lah. Jadi nak katakan di sini, amal ma'ruf nahi munkar termasuk dalam perkara-perkara dakwah. Ni nak kaitan dakwah, dia ada kaitan dengan akhlak. Dakwah dia ada kaitan dengan adab. Dakwah dia ada kaitan dengan kita kata perkara-perkara untuk membangunkan diri kita supaya kita ini mempunyai akhlak yang baik, adab yang sopan dan juga perkara-perkara yang seumpama dengannya. Jadi nak katakan amal ma'ruf nahi munkar ini adalah dakwah, tapi dakwah itu dia ada kaitan dengan akhlak. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Tak boleh lari. Kita duduk di mana kita cakap pun mesti kena ada akhlak, mesti kena ada adab. Kan? Duduk kat mana? Cuba ceritalah kat mana kita nak duduk. Mesti kita kena ada adab, mesti kita kena ada akhlak. Kan? Mesti punya. Tak ada satu tempat di atas muka bumi ni tak perlu untuk kita beradab, tak perlu untuk kita tidak ada. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau ada tuan-tuan dan puan boleh komen dekat bawah tu. Kan? Komen di bawah. Saya kata di sini tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini yang kita duduk tanpa kita perlu berakhlak, tanpa kita perlu beradab. Tak ada. Semua tempat di atas muka bumi ini kita duduk, kita berada mesti dengan akhlak, mesti dengan adab. Mesti. Dan kalau ada, mungkin tuan-tuan boleh komenlah di bawah tu. Kan? Sama ada hari ni ataupun besok, lusa tuan-tuan melihat dan sebagainya, boleh komen supaya kita dapat tengok dan kita dapat. Mungkinlah saya tersilap. Kan? Mungkin saya, kalau tersilap, saya akan betulkan insya-Allah. Tapi setakat hari ini saya mengatakan bahawa tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini, bila kita berada di situ, kita tak perlu berakhlak ataupun tak perlu beradab. Tidak ada. Maksudnya semua tempat di atas muka bumi ini perlu untuk kita berakhlak, perlu untuk kita beradab. Kan? Itu kita nak kena pegang lah. Nak kena pegang supaya insya-Allah kita memahami bahawa akhlak ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana dia ada kaitan dengan keimanan, dengan akidah, dia ada kaitan dengan ibadah,
dia ada kaitan dengan hukum hakam, dia ada kaitan dengan dakwah. Nampak? Dia ada kaitan dengan dakwah. Malah kalau nak urai lagi, banyak lagi akhlak ni ada kaitan dengan semua perkara. Sebab tu saya kata tadi, akhlak ini dia merentasi agama, merentasi bangsa, merentasi kaum, puak, merentasi umur, merentasi jantina dan sebagainya. Semua orang mesti berakhlak, semua orang mesti beradab. Sebab itulah Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Untuk kita kata meninggikan akhlak, untuk memastikan umatnya ini umat yang berakhlak. Tapi saya kata tadilah, walaupun kita berada di zaman inkhitatil khuluq, keruntuhan akhlak, yang kita nak kena tengoklah, kita nak kena kawal, kita nak kena lihat, kita nak kena pastikan diri kita, anak kita, dan nasi kita, jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita, negara kita ini insya-Allah mempunyai orang-orang yang kita kata memiliki akhlak yang baik, memiliki adab-adab yang sopan, adab-adab yang sepatutnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ada contoh tuan-tuan dan puan-puan, cuma kita tak ambil sahaja. Kita dah ada contoh tauladan, contoh tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada, cuma kita tak ambil sahaja. Kita tak ambil. Alhamdulillah bagi orang yang mengambil, mengamalkannya, alhamdulillah. Tetapi ramai lagi yang kita kata masih tak ambil, mungkin ambil sebahagian, tinggal sebahagian dan sebagainya. Jadi kita nak cubalah untuk diri kita sekurang-kurangnya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, dan insya-Allah kita mengharapkan sampai kepada masyarakat yang lebih besar dan kepada sesebuah negara yang besar insya-Allah, mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai kita kata adab yang baik insya-Allah. Dan kita menyahut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, sesungguhnya aku diutuskan ke atas muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima masalihal akhlak ataupun makarimal akhlak. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekali itu saja pengursian kita pada tengah hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita. Sikit sebanyak kita kata dapat kita amalkan apa yang kita dapat pada petang ini. Moga-moga insya-Allah bermanfaat kepada saya dan juga bermanfaat kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengar pengursian kita kata pada hari dan pada hari yang seterusnya insya-Allah. Kan? Jadi saya ulang lagi sekali. Nabi SAW menyebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan ke atas muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini merentasi semua, saya ulang lagi, merentasi semua agama, semua bangsa, semua kaum, semua puak, semua jantina, semua usia dan sebagainya. Dan akhlak ini dia ada kaitan dengan akidah, keimanan, dia ada kaitan dengan ibadah, amalan kita, syariat kita, dia ada kaitan dengan hukum hakam, qada dan sebagainya, dan dia ada kaitan dengan dakwah, amal ma'ruf, nahi munkar. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita banyak benda yang kita tahu, cuma hari ini perlu untuk kita terapkan dalam diri kita, untuk kita amalkan bersama-sama insya-Allah. Saya juga pesan kepada diri saya supaya sama-sama kita memperbaiki akhlak dari masa ke semasa sehingga kita insya-Allah mencapai kita kata orang yang disebutkan sebagai khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai akhlak yang baik insya-Allah. Dan saya rasa hadis tu kita dah kongsi dah pada pertemuan yang dulu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai kita kata akhlak yang baik. Allah iktiraf orang yang akhlak yang baik ini, Allah iktiraf sebagai sebaik-baik manusia. Dan saya rasa itu saja insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu kekurangan diri saya sendiri. Aktafi bi hadzal qadri min al-kalam. Wallahu taala alam wa khairul kalam huwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sebelum tu tuan-tuan dan puan ada sedikit iklan insya-Allah, di mana kita ada seorang penambahan kuliah Fadil Ustaz Rajai pada hari Ahad kan 2:30 petang. Cuma yang lain-lain tu insya-Allah akan menyusulilah pada ni. Kemudian insya-Allah kami mengalu-alukanlah cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton sekalian di atas kita kata melihat
kita kata perkongsian oleh online ini. Kalau sekiranya ada cadangan-cadangan dan sebagainya, boleh kemukakan kepada kami, boleh tolong WhatsApp kepada nombor yang tertera, ataupun kita kata komen di bawah dan sebagainya, supaya insya-Allah kita buat penambahbaikan dari masa ke semasa insya-Allah. Dan saya kira insya-Allah pada tahun 2021 nanti kita akan adakan satu projek yang khusus lah, untuk kita kata kita lebih fokuskan sedikit sama ada kita nak laksanakan atau membuka kelas-kelas tafaqquh fid din pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghabiskan, contoh kata bab ibadah solat satu, bab ibadah kita kata puasa satu, bab ibadah haji satu, bab ibadah dan sebagainya. Kita akan habiskan mengikut silibus-silibus insya-Allah yang akan kita tetapkan dan kita akan bincangkan untuk pelaksanaan pada tahun hadapan insya-Allah. Dan ini di antara benda-benda yang saya melihat penambahbaikan lah untuk diri kami dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, demi untuk kita nak menyebarluaskan lagi kita kata kesedaran ataupun wa'yun Islam ini insya-Allah. Dan wallahu alam, sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan.